Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam madah tafsir Al-Quranil Karim. Kali ini kita akan memulakan dengan surah At-Tur. Surah At-Tur ia Makkiyah, tis'un wa arba'una ayah. Surah ini mengandungi 49 ayat. Dan ianya diturunkan di Makkah ataupun dinamakan surah Makkiyah. Qala Allah Ta'ala Wat-Tur wa kitabim mastur fi rikim mansyur. Wat-Tur maksudnya ialah wal jabalul ladzi kallamallahu alaihi Musa. Yang dimaksudkan Tur di sini ialah Bukit At-Tur ataupun dinamakan dalam bahasa Melayu Bukit Tursina, iaitu sebuah bukit di mana Allah Subhanahu wa taala bercakap kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bukit. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bukit. Wa qauluhu wa kitabim mastur. Maksud kitabul mastur ialah al-wal Quranul Karim. Kitab sini didatangi dalam bentuk nakirah. Yang dimaksudkan ini ialah wal al-Quranul Karim. Wa nukira, dibaca dengan nakirah, kitabun, li'annahu kitabun maksus min baini sairil kutub, kerana Al-Quran itu merupakan kitab yang spesial, khusus di antara buku-buku ataupun kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Ataupun yang dimaksudkan kitabul mastur iaitu al-luhul mahfuz. Luhul mahfuz atau at-Taurah. Ini beza ulama berpendapat ataupun tafsiran oleh sebahagian ulama tafsir. Yang dimaksudkan kitabin mastur ia al-luhul mahfuz, luh mahfuz ataupun at-Taurah. Qalu ta'ala fi rikin mansur. Fi rikin huwa rikin, maksud di sini ialah as-sahifah, kitab ataupun lembaran. Au al-jildul ladzi yuktab fihi, ataupun kulit yang ditulis ayat-ayat di atasnya itu dinamakan sahifah ataupun rikin. Dari segi mufradat, kita sebut rikin huwa as-sahifah. Ataupun kita boleh kata al-jildul ladzi yuktab fihi, iaitu sekeping kulit, kulit binatang yang telah diproses ataupun dikeringkan dan dijadikan ia sebagai bahan untuk ditulis. Kalimah mansyur maftuhun la khatama alaihi, iaitu maksudnya maftuh iaitu terbuka, la khatam alaihi, dan tidak tertutup. Qalu ta'ala wal baitil ma'mur. Yang dimaksudkan Baitul Ma'mur huwa baitu fis sama, hiyalul Ka'bah, iaitu rumah ataupun singgasana yang terletak di langit, di betul-betul di atas bumbung Ka'bah, di atas Ka'bah, laluan di atas Ka'bah. Wa umranuhu bikasrati zawarihi minal malaikah, dan juga bangunan-bangunan yang terdapat di sana dinamakan Baitul Ma'mur kerana ia
terlalu banyak pelawat ataupun pelawat-pelawat ataupun orang mereka yang datang ziarah yang terdiri daripada para malaikat. Maknanya di atas langit sana terdapat Al-Baitul Ma'mur. Ruwiya annahu yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa malak. Diriwayatkan bahawa Baitul Ma'mur ini dimasuki oleh malaikat sebanyak 70,000 malaikat. Wa yakhrujun, kemudian mereka keluar, summa la ya'uduna ilaihi abadan. Setelah mereka keluar, mereka tidak kembali lagi ke Baitul Ma'mur. Bermakna di sini menunjukkan bahawa betapa banyaknya malaikat Allah SWT. Baik, yang dimaksudkan juga Baitul Ma'mur di sini wakilah Al-Ka'bah. Iaitu ada setengah ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan Baitul Ma'mur itu ialah Ka'bah. Likauniha ma'murah bil hujjaj wal ummar. Di mana Ka'bah juga telah dimakmurkan, telah didatangi oleh para jemaah haji dan juga orang-orang yang datang mengerjakan umrah. Maknanya di sini ada dua pendapat. Baitul Ma'mur satu iaitu Baitu fis sama hiyalul Ka'bah. Di atas Ka'bah wa umranuhu ataupun wa umranuhu bi kasrati zawarihi minal malaikah. Baik, di sini ada beberapa nuktah yang perlu kita ingat. Bermula daripada wattur, iaitu ma makna at-tur ataupun mal maksud bi kalimah at-tur. Jawapannya wal jabal alladhi kallamallahu alaihi Musa alaihi salam. Mal murad bi kitabil mastur. Kitabul mastur wa al-Quranul Karim. Limadha nukira? Ini soalan Limadha nukira? Kenapa dibaca kitabul mastur bin nakirah? Jawapannya li'annahu kitabun maksus min baini sa'iril kutub. Ataupun jawapan lain au luhul mahfuz au at-taurah. Ini dua jawapan. Pelajar boleh pilih salah satu daripada dua jawapan. Ma mana rikin? Ar-rik huwa as-sahifah ataupun al-jil alladhi yuktab fihi. Mansur, ma makna kalimah mansur? Maknanya maftuh, la khatama alaih. Mal murad al-baitil ma'mur? Mal murad bi al-baitil ma'mur? Huwa baitu fis sama'i hiyalul Ka'bah wa umranuhu. Limadha sumiya bi baitil ma'mur? Li'annahu bi kasratu zawarihi minal malaikah. Baik. Kam adadul malaikah yadkhuluna fi yaumin fi baitil ma'mur ataupun yauman fi baitil ma'mur wa yakhrujuna minhu. Jawapannya yadkhulu kullu yaumin sab'una alf malak wa yakhrujun thumma la ya'udun ilaihi abadan. Au Baitul Ma'mur boleh kita jawab hiya wakila al-Ka'bah likaunaha limadha Baitul Ma'mur bimakna al-Ka'bah atau al-murad bil Ka'bah? Jawapannya likauniha ma'muratun bil hujjaj wal ummar. Ini dua jawapan. Pertama Baitul Ma'mur fis sama, yang keduanya Ka'bah, dan masing-masing mempunyai sebab ataupun illah dinamakan Baitul Ma'mur, sama ada hiyalul Ka'bah ataupun Al-Ka'bah.
Wasaqfil marfu'. Saqfil marfu' ay as-sama. Saqaf maknanya as-sama. Ya, bumbung maksudnya saqaf ni maksudnya bumbung. Al-marfu' yang di atas atau terangkat. Yang dimaksudkan sini ialah as-sama. Au al-arash. Dua lah. Jawapannya. Mal muradu bisaqfil marfu'. Jawapannya as-sama. Au arash. Wal bahril masjur. Masjur maknanya mamluk. Mamluk. Au al-muqid. Baik. Kalimah al-masjur maknanya al-mamluk. Yang penuh dengan air ataupun sebagainya. Yang penuh dengan isi. Wal waw fi wattur. Waw ni balik, kita balik semula kepada kalimah at-tur pada awal-awal tadi. Waw ini dipanggil lil qasam. Waw pertama ni, wattur. Waw pertama ini dipanggil wawul qasam. Wal bawaki lil atf. Bawaki maksudnya baki ataupun selebihnya. Yakni selepas waw pertama, waw kedua dan ketiga dan seterusnya dinamakan wawul al-atf, wawul ataf. Baik, apabila adanya qasam, at-tur, al-muqsam bihi, mesti adanya jawabul qasam. Jawab qasam ialah inna azaba rabbik. Ini jawab qasam. Ya, di sini qasam, jawab qasamnya di sini. Inna azaba rabbik ay allazi au'adal kufar bih. Sesungguhnya azab Tuhan kamu yang telah dijanjikan untuk orang-orang kafir. Lawaqi'. Lawaqi'un iaitu lanazil. Nescaya ataupun semestinya akan turun, akan menimpa mereka. Qala Jubair bin Mat'am. Ada seorang lelaki bernama Jubair bin Mat'am, katanya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqallimuhu fil usara. Kata Jubair bin Mat'am, saya telah datang kepada Rasulullah SAW untuk berbincang tentang tawanan peperangan ataupun tawanan perang. Falaqaituhu fi salatil fajr. Dan saya dapati Rasulullah sedang menunaikan salatil fajr, yaqra'u surat at-tur. Rasulullah membaca surah at-tur. Falamma balagha inna azaba rabbika lawaqi'. Dan apabila Rasulullah membaca surah at-tur sehingga sampai ayat qaul ta'ala inna azaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhan kamu itu nescaya diturunkan ataupun nescaya menimpa ke atas orang kafir. Aslam tu, kata Jubair, saya terus masuk Islam. Bila saya dengar ayat ini, terus saya masuk Islam. Khaufan min ayyan zilal azab, kerana saya takut turunnya azab Allah. Ini ayat ini memberi kesan yang kuat kepada seorang lelaki daripada puak Quraisy datang kepada Rasulullah SAW dalam beliau belum Islam ketika itu, dan mendapati Rasulullah sedang membaca surah at-tur. Apabila sampai di qaul ta'ala inna azaba rabbik lawaqi', beliau berkata aslam tu, saya pun masuk Islam. Kerana apa? Khaufan min ayyan zilal azab, kerana saya takut, bimbang Allah SWT turunkan azab ke atas orang-orang yang kafir. Ma lahu min dafi'. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab, tidak ada seorang pun dapat
melawan ataupun menolak azab tersebut. La yamna'uhu mani'. Dafi' la yamna'uhu mani'. Wal jumlah sifah. Dari segi Arab, jumlah ini dipanggil jumlah sifah. Liwaqi'. Ay waqi'un ghairu madfu'. Waqi'un ghairu madfu'. Iaitu berlaku tanpa dapat menolaknya ataupun menghalangnya. Wal amil fi yauma. Pada hari tersebut, la waqi'un ay yaqa'u fi dhalikal yaum au yauma tamuru. Yauma tamuru. Taduru karrahi. Ataupun pada hari itu, yauma tamuru maknanya taduru karrahi muttaribah. Pada hari kiamat. Hari itu bumi ataupun segala yang ada di atas muka bumi ini berpusing seolah-olah berpusingnya karrahi. Rahi ini ialah alat untuk menggiling gandum. Mudah-mudah kita kata kalau zaman sekarang ni seperti blender, pusing. Kalau zaman dulu orang-orang zaman dulu menggunakan untuk mengadum ataupun blender gandum itu mereka menggunakan lesung yang berpusing-pusing. Maknanya pada hari itu bumi ini berpusing bagaikan lesung. As-sama yauma tamurus sama'u maura. Pada hari itu langit, segala di langit berpusing dengan pusingan yang kuat. Wa tasirul jibalu sayra. Dan bukit-bukit gunung ganang pula berterbangan dengan mudah, seolah-olah tidak ada bebanan, bukan suatu yang berat, berterbangan di fil hawa, di udara, kasahab, bagaikan awan. Bayangkan pada hari itu, yaitu hari kiamat, gunung ganang berterbangan bagaikan habuk, bagaikan debu di udara, kasahab, bagaikan awan. Li'annaha tusiru haba'an mansura. Kerana bukit-bukit itu telah menjadi habuk, debu yang berterbangan. Allah Ta'ala, fawailu yawma idzil lil muqadzibin alladzi hum fi khawdin yal'abun. Maka celakalah. Aslul khawd al-mashi fil ma'. Thumma ghuliba fil indifa' fil batil wal kadhib. Mereka iaitu celakalah bagi orang-orang yang mendusta akan hari kiamat, yakni tidak percaya berlakunya kiamat. Hum fi khawdil yal'abun. Mereka mempermain-mainkan berita tentang hari kiamat. Wa minhu qala ta'ala wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa yubdalu yawma yudda'una ila nari jahannam da'a. Dan pada hari dilemparkan orang-orang kafir itu ke dalam api neraka dengan lemparan yang keras, dahsyat, min yaumut tamur. Baik, perkataan ad-da'u
Yadda'una iaitu ad-da'u. Ambil kalimah tu cukup. Madai. Ad-da'u ad-daf'ul anif. Iaitu menolak dengan keras. Wa dhalika anna khazanatal nar yaghulluna aidil mukadzibin ila a'nakihim. Baik, pada hari itu, wa dhalika. Pada hari itu, malaikat penjaga api neraka yaghulluna aidil mukadzibin, mereka mengikat tangan-tangan puak pendusta ini kepada a'naqihim, maknanya mereka ikat tangan dan diletakkan di leher mereka. Wa yajma'una nawasihim ila aqdamihim, dan rantai-rantai ikat tangan mereka itu diletakkan di kaki mereka. Maknanya rantai yang ikat puak-puak mukadzibin ini, pertama mereka diikat, tangan mereka diikat ke tengkuk ataupun leher mereka, dan hujung rantai itu diletak ataupun diikat di kaki mereka. Wa yadfa'unahum ilan nari, lalu mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Yadfa'u ataupun yudfa'unahum ilan nar, para malaikat penjaga api neraka menolak orang-orang mukadzibin ilan nari daf'an ala wujuhihim, menolak mereka tersungkur di dalam api neraka, iaitu sungkur atas muka mereka. Wazakhan ay daf'an aqfiyatihim yuqalu lahum yadfa'una ila an-nar daf'an ala wujuhihim. Wazakhan ay daf'an fi aqfiyatihim, dalam tolakan ketika mereka tangan mereka diikat. Fa yuqalu lahum, maka dikatakan mereka, iaitu malaikat yang berada di dalam yang penjaga api neraka bercakap ataupun mengata kepada mereka, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah api neraka yang dahulunya kamu telah mendustakan. Maknanya dahulu, semasa di dunia dulu, kamu tidak beriman, tidak percaya api ini, iaitu biha tukadzibuna fid dunya, kamu telah mendustanya ataupun tidak beriman wujudnya api neraka semasa di dunia dulu. Afasihrun hadza, baik, kalimat afasihrun hadza, hadza dari segi Arab mubtada, wasihrun khabaruhu. Jadi ini ambil poin sini, iaitu mubtada dan khabar i'rab dari segi Arab. Maksud ayat ini yakni wa hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun, yakni kuntum taquluna lil wahyi hadza sihrun, afa sihrun hadza, bahawa sesungguhnya kamu telah pernah berkata kepada wahyu sihir. Maka pada hari ini kamu mereka ditanya, afasihrun haza, adakah apa yang berlaku pada hari ini, iaitu hari kiamat, adakah ia juga sihir sebagaimana pernah kamu buat tuduhan ke atas nabi dahulu. Yuridu ahadzal ladzi tarawnahu aidan sihrun. Maksud di sini ialah, adakah perkara yang kamu lihat di hadapan kamu ini adalah sihir juga sebagaimana dakwaan kamu di dunia dahulu? Am kuntum la tubsirun, ataupun kamu tidak melihat, kama kuntum la tubsiruna fid dunya, ataupun pada hari ini juga kamu tak dapat melihat sebagaimana kamu
tak dapat melihat ketika dunia dulu. Maknanya orang-orang kafir ini semasa dunia mereka buta hati, tak dapat melihat ataupun tak dapat menerima kenyataan. Lalu pada hari kiamat juga seketika mereka diletakkan di hadapan api neraka, para malaikat bertanya kepada mereka, adakah kamu masih belum melihat pada hari ini sebagaimana kamu tidak pernah melihat di dunia dulu? Yakni am antum umyun anil mukhbir anhu. Adakah kamu masih buta tentang berita tentang mukhbir anhu, tentang berita ataupun mukhbar anhu, tentang berita yang pernah disampaikan kepada kamu yakni tentang kiamat. Kama kuntum umyan anil khabar, sebagaimana kamu buta terhadap apa-apa berita. Wa hadza taqri'un wa tahakkum. Ini adalah kata-kata ejekan ke atas orang-orang kafir. Perli pada mereka, sindir orang-orang kafir. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Islauha, rasailah api neraka, fasbiru aw la tasbir. Pada hari ini sama ada kamu bersabar menghadapi api neraka, aula tasbir, ataupun kami tidak sabar, sawa'un alaikum, adalah sama bagi kamu. Baik. Islauha fasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum. Dari segi i'rab, jumlah ini ialah khabar. Sawa'un mahdhuf, ay sawa'un alaikum al-amran, yakni kedua-dua perkara itu adalah sama, iaitu sabar ataupun tidak, kamu akan masuk ke dalam neraka. Sawa'un alaikum al-amran, as-sabru wa adamih. Sama ada dua perkara itu sama pada kamu, sama ada kamu sabar ataupun tidak. Wa qila 'alal aks wal 'ilal istiwa as-sabr wa adamihi bi qouli ta'ala innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ambil kat sini je, pelajar cukup memadai ayat ini. Islauha fasbiru aw la tasbiru, yakni sawa'un 'alaikum al-amran, as-sabru wa adami. Wakilah ini pendapat ulama. Terbalik serupa lah. Sabar tak sabar sama je. Biqauli ta'ala innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu dibalas sebagaimana pekerjaan kamu. Bima kuntum ta'malun, iaitu amal-amal kalbu berdasarkan. Kamu dibalas ataupun diberi balasan sebagaimana amal-amal kamu yang telah kamu lakukan. Baik. Li'anna sabra innama yakun lahu maziyah 'alal juz' al-jaza' li naf'i fil 'aqibah wa bi ay yujazi 'alaihi as-sabir jaza'an khair. Fa amma sarbul azab alladhi huwa jaza' wa la 'aqibah lahu wa la manfa'ah wa la maziyah lahu. Maksudnya, ringkasnya kita kata kesabaran itu semasa kesabaran di dunia itu membawa kepada manfaat. Iaitu kesabaran di dunia akan mendatangkan manfaat di akhirat. Adapun kesabaran untuk menghadapi api neraka di hari kiamat tidak ada manfaat apa-apa. Baik,
para pelajar, itu bahagian pertama. InsyaAllah selepas ini, jangan ke mana-mana, kita akan memberi tunjuk ataupun kita akan mengemukakan soalan-soalan berkaitan dengan pelajaran yang kita belajar tadi. Untuk itu kita berehat dulu seketika. InsyaAllah kita sambung selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.